Mama. Oh, semangat. Alhamdulillah. Tak masuk kan? Tak masuk kau. Tapi dia dapat free promosi. Nak ke mirror? Nampak kat belakang. Boleh kak? Bagi nampak ya. Tak gurau. Tak gurau. Berapa dah dia ambil juga? Dia dah start dah kok. Sorry. Tak apa. Kadang-kadang tak apalah, biar lalas sikit. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang tengah makan dan jangan kalut. Saya suka betul kalau tengah-tengah makan ni sebab dia santai. Walaupun benda yang berat tu jadi santai sebab makanan. Kan? Okey, so kita hari ni tak apa ramai dan tak ada pun orang kena duduk kat lantai, so alhamdulillah lah. Dia ingat macam kalau kita fokus dekat surah Al-Kahfi saja, dia jadi macam berat sikit lah kan. So kita akan buat secara tematik sikit. Maksudnya bukanlah kita nak ambil surah lain, kita akan tengok apa yang ada dekat surah Al-Kahfi dan kita tengok apa yang ada dekat surah lain juga. So hari ni kita akan masuk satu benda yang baru yang saya pun tak teringat nak share. Dan bila balik duk fikir, duk naik train pergi Glasgow tu, kenapa tak share benda ni dengan korang kan. Kata ini benda menarik yang paling yang mungkin kita ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Tapi saya rasa seronok kan kalau kita ingatkan balik. Kalau yang dah tahu pun dia panggil dalam Al-Quran ni, antara salah satu keajaiban yang kita nak bincang, dia panggil ring composition tau. Ring composition maksudnya dia punya ayat Quran tu dia macam bentuk cincin tau, yang mana awal dia akan ulang balik di akhirnya. So Al-Quran tu sendiri daripada awal dengan hujung dia akan mengulang, dia akan membentuk satu circle. So dia panggil ring composition. Bukan hanya Al-Quran sahaja, tapi setiap surah. Dan bukan hanya setiap surah saja, setiap ayat pun. So ni antara benda yang sangat ajaib lah, yang sangat, sebab Al-Quran kita kena faham cara Al-Quran turun ataupun Nabi dapat wahyu, dia semuanya suara. Maksudnya dia bukan tulisan. So dia sebenarnya oral je, dan sahabat dengar Nabi baca. So kalau benda ni mungkin kita boleh buat kalau macam kita menulis sesuatu kan, macam kita tulis buku, kita bolehlah buat yang awal sama dengan yang hujung, yang depan sama dengan yang belakang. Tapi kalau bagi ucapan ataupun cakap, macam mustahil je nak kena plan kan. Tapi Al-Quran tak. Al-Quran memang perfect, dia tidak ada suntingan dan Allah buat dengan sangat cantik. Itu satu, dia panggil ring composition. Satu lagi dia panggil position tu. Contoh, saya bagi contoh kan. Okey, surah yang paling panjang surah apa? Al-Baqarah. Okay, berapa ayat? 286 kan. Okey, apakah ayat yang di tengah-tengah? Kalau kita bahagi 286 tu, ayat apa yang paling tengah-tengah sekali? 143. Okey, 143 kan. Jangan. Okay, kalau kita pergi kepada ayat 143, apa ayat tersebut bunyi? Wakazalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami menjadikan kamu umat yang pertengahan. Perkataan wasata ada dekat ayat yang paling tengah dekat surah Al-Baqarah. Itu dia punya perkataan tengah tu. Wasata tu maksudnya pertengahan. Kan? Perkataan wasata duduknya di mana? Duduknya di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Tu antara dia panggil posisi, kedudukan setiap ayat, setiap surah, setiap huruf tu sangat ajaib di dalam Al-Quran. Cuba ayat 143 kan. Contohlah, saya bagi contoh. Tu antara contoh. Kalau kita tengok contoh, kita tengok contoh lain saya nak bagi, mungkin lagi nampak kan. Contohnya surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Baqarah pelik sangat kalau hafal kan. Saya pun tak hafal. Tapi kalau surah Al-Fatihah kita hafal semua insya-Allah. Dia ada berapa 6 ayat kan. Kalau kita kalau tolak bismillah dia ada 6 ayat kan. Start pada alhamdulillah. Ayat-ayat yang duduk dekat nombor 4 tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu kira ayat yang macam duduk tengah-tengah ha. Iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in ada dua komponen. Betul tak? Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami sembah. Maksudnya ibadah. Kepadamu kami sembah merujuk kepada Allah lah, kita kena sembah Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah Tuhan yang disembah. Iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta pertolongan.
Sebelum ayat iyyaka na'budu, daripada alhamdulillah sampailah Maliki Yaumiddin, semuanya adalah ayat tentang ketuhanan. Selepas iyyaka nasta'in, daripada ihdinas siratal mustaqim sampailah habis, semuanya ayat minta tolong. Sebab apa? Sebab iyyaka nasta'in. So kita sebut iyyaka nasta'in, lepas tu ayat lepas tu semua berkaitan dengan pertolongan. Kita sebut iyyaka na'budu, ayat sebelum tu semua berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kelebihan Al-Quran. Kita tengok surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas. Kita tengok awal sekali dengan last sekali. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim tu kira tema dia apa? Nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah kan. Kita tengok surah An-Nas. Qul a'udzu rabbil alamin, Allah cakap Ar-Rahman Ar-Rahim, semuanya kalau kita tengok Rabbil Alamin, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, semuanya fokus kepada manusia. Aku adalah Tuhan yang menjaga, yang Tuhan kepada alam ini, yang Maha Penyayang dengan Maha Pengasih. Manusia adalah subjeknya. Di antaranya lah. Di dalam surah An-Nas Allah cakap apa? Qul a'udzu birabbin nas. Allah guna perkataan yang sama, Rabb dekat Al-Fatihah dengan Rabb dekat An-Nas. Lepas tu Maliki Yaumiddin. Surah ayat nombor 2 surah An-Nas, Malikin Nas. Nampak tak perkataan yang sama? Raja kepada hari kebangkitan ataupun hari pembalasan, raja kepada manusia. Ataupun Malik. Malik juga bermaksud pemilik. Dia ada dua maksud tu, Malik dengan Malik. Raja dan juga pemilik. Sebab tak semua raja memiliki kan? Kita tak panggil raja kepada pokok. Pelik sangat kan? Raja ni hanyalah memerintah manusia. So maksud yang lain adalah pemilik. Allah juga memiliki segala-galanya. Lepas tu Malikin Nas, Ilahin Nas. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ilahin Nas. Apa kaitan dia? Tema dia sama. Iyyaka na'budu adalah kita sembah Allah, kita minta pertolongan sebab dia adalah Tuhan. Ilahin Nas, Tuhan kepada manusia. Tema dia sama. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita minta supaya Allah bagikan jalan yang lurus kepada kita kan. Antara benda yang menyebabkan kita minta macam tu adalah apa yang diterangkan dalam surah An-Nas. Minta akan jalan yang lurus dan juga minta daripada min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan. So kadang-kadang dia jadi tema benda yang sama, kadang-kadang dia jadi Allah sebut benda macam ni, tajuk ayat selepas ni jadi penjelasan kepada tajuk tu. So dia sangat keterkaitan dia tu sangat kuat, connection, composition dia tu sangat strong. Itu yang saya suka nak share. Dan di dalam kita tengok mana lagi saya nak bagi contoh. Itu antara contoh. Okey, kalau kita tengok surah Al-Baqarah pun sama. Tema-tema 5 tema awal surah Al-Baqarah sama dengan 5 tema last surah Al-Baqarah. Allah cakap pasal apa? Semuanya sama. Dan sama ni bukan sebab kadang-kadang orang dia tak faham tau kenapa Allah bagi benda yang berulang-ulang. Dia cakap dah pasal ni. Ni cakap dah. Dia bukan hanya kerana pengulangan. Dia adalah pembentukan kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-Kahfi juga benda yang sama. Dan yang saya teringat nak share masa kelas first itu, ring composition. Benda yang disebutkan di awal surah dengan benda yang disebutkan di hujung surah, benda yang sama. Silakan masuk. Senyap je. Makanan ada, makanan Nisa. Makanan kena ambil. Oh, okey. Benda-benda yang sama. Contoh, ayat 1 Allah sebut tentang anzala ala abdihi kan. Apa alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab ataupun Al-Quran. Ayat last sekali Allah sebut apa? Ayat last sekali Allah sebut apa? Surah Al-Kahfi. Kul innama ana basyarun illa kulama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sorry, tu ayat lain. Apa maksud dia? Pertama, seseorang hamba tu dia hanya jadi hamba kalau dia tak diberikan wahyu, betul tak? Dia tak diberikan kitab. Benda yang sama. Di awal surah Allah kata kami turunkan kitab kepada hamba. Di akhir surah kamu hanyalah sekadar manusia biasa, iaitu hamba, kalau kamu tidak diberikan wahyu. Benda sama. Ayat first dengan ayat last. Sebab dia nak
cantik kan struktur surah tersebut. Ataupun saya suka guna bahasa architecture surah tersebut. Seni bina surah tersebut. Okey, itu contoh je lah saya nak bagi. Kemudian kalau kita tengok tema di awal surah Al-Kahfi dengan tema di hujung surah Al-Kahfi juga sama. Saya listkan ada 6 tema di pembukaan surah Al-Kahfi. Tema-temanya adalah, pertama, Allah nak cakap Al-Quran tu benar. Yang kedua, Allah nak cakap peringatan, Allah nak bagi peringatan dan perkhabaran kepada orang. Peringatan kepada orang yang buat jahat, orang yang tak mengikut perintah Allah, dan juga perkhabaran kepada orang yang buat baik. Kemudian nombor 3, kediaman di syurga. Makisina fihi abadan kan. Mereka duduk lama di syurga. Kemudian Allah mencela tentang mereka yang menipu dan mereka yasa. Maksudnya mereka yang mencipta tentang macam-macam, tentang Tuhan, anak Tuhan, tentang Jesus tu anak Tuhan lah. Allah mencela mereka. Kemudian Allah cakap kepada Nabi, jangan duka cita kalau hidayah kamu tak sampai. Dan last kali Allah kata, dunia ni hanyalah sekadar perhiasan dari sementara. Kalau kita tengok last kali di hujung surah Al-Kahfi, benda yang sama start daripada bawah sampai atas. Allah cakap tentang Al-Quran daripada Allah. Wahyu tadi, ayat last tu. Kemudian Allah cakap tentang peringatan. Cuba tengok ayat sebelum tu, ayat 2 ayat sebelum tu, semua Allah cakap tentang peringatan. Benda yang sama Allah bagi tentang peringatan. Kemudian Allah cakap khalidina fihi abada, duduk di syurga. Sama dengan ayat yang mula-mula tadi, makisina fihi abada. Sama di hujung surah dengan di awal surah. Kemudian Allah cakap tentang balasan mereka-mereka yang tipu. Allah cakap dekat hujung surah Al-Kahfi, mereka yang menyangka yang apa yang mereka cakap tu betul, bahkan mereka mengejek-ngejek tentang kebenaran. Allah explain balik. Benda yang sama, tema yang sama. Kemudian bila Nabi duka cita, Allah pujuk dalam surah last sekali. Mereka tu memang dah tertutup mata mereka, Allah kata. Seronok. Kemudian bila kita cakap pasal dunia sebagai perhiasan, lepas tu semuanya akan hancur kan. Di last kali surah Kahfi Allah cakap pasal kiamat. Dunia akan hancur. So tema 6 tema yang ada dekat awal surah sama dengan 6 tema yang ada dekat akhir surah. Itu cantiknya surah Al-Kahfi. Itu cantiknya surah Al-Kahfi. So banyak lagi kalau surah-surah yang kita orang pernah discuss tentang perkataan-perkataan. Dia ada 2, ring composition, satu lagi dia panggil apa? Palindrom. Apa benda tu? Macam perkataan Hannah tu kan, H-A-N-N-A-H. Kalau kita daripada belakang pun sama kan. Al-Quran banyak gila perkataan macam tu. Ada siapa tahu contoh? Dalam surah Yasin tu selalunya orang tahu lah. Kullun fi falakin. Kullun fi falakin. Cuba baca daripada sini. Kullun fi falakin. Pernah dengar? Kullun fi falakin yasbahun tu. Dekat surah Yasin tu, kalau kita kullun fi falakin tu, setiap benda kullun fi falakin. Kalau kita baca daripada sini, kullun fi falakin, sama je. Apa maksud dia? Semuanya berputar. See, the word itself is rotating. Faham? Maksudnya semuanya berputar. Perkataan tu sendiri pun berputar sama-sama perkataan tu sendiri. Nak tulis pun tak tahu macam mana kan. Faham. Okey, contoh kita tengok dalam istilah tu sendiri kan. Okey, perkataan yang paling berputar kita nak tulis dalam bahasa Arab apa dia? Perkataan ya. Perkataan huruf ya. Huruf tapi ya lagi ya, sebab ya kena buat kepala dia tu kan. So ya duduk dekat mana dalam ayat tu? Kullun fi falakin. Tengah-tengah. Lepas tu yasbahun. Perkataan yasbahun juga bermula dengan ya. Yasbahun tu maksudnya mereka, setiap benda, kullu fi falakin yasbahun, setiap benda berada pada orbit petak dan mereka pun berputar. So tu antara keistimewaan tu. Rabbaka fakabbir. Surah Mudassir. Rabbaka fakabbir. Start pada Rabbaka fakabbir. Start pada sini. Rabbaka fakabbir. Ni panggil apa dia panggil? Palindrom Palindrom Saya tak tahu sebut macam ni. Saya tengok cerita Arrival. Best tu cerita Arrival tu. Ya, cerita lama, cerita tahun lepas kot, 2 tahun lepas.
Arrival tu yang cerita pasal makhluk asing datang, betul dia orang try nak communicate dengan makhluk asing tu, dia orang cipta satu language. Dia orang nak macam mana dia orang nak faham. So dia punya hero dia tu seorang yang linguist, seorang yang saintis. So dia pun bincang. So menarik lah sebab rupanya yang menariknya makhluk asing yang datang tu dia nak bagi tahu something yang bukan tentang masa lalu tapi tentang masa depan. Dan dia bawa orang yang sembang dengan dia tu pergi ke masa lalu yang sama dengan masa depan. Dan kebetulan orang perempuan tu nama Hannah. Sebab dia kata dia kata alien tu dia tak terikat dengan masa. So dia boleh pergi balik So dia boleh bawa orang pergi balik. So menarik lah cerita dia tu. So dia cerita pasal ni lah ni, pasal kita berputar-putar benda yang sama. Benda yang kita sangka masa lalu rupanya masa depan. Dia kata macam tu. Dia duk teringat yang dia budak-budak, rupanya itu masa depan. Sebab alien tu, macam mana tak alien tu tarik masa depan bagi dia jadi budak. Pelik betul. Tak, saya songkok enjoy betul cerita tu. Walaupun dia macam tak like action kan, tapi enjoynya. Sebab dia sangat scientific dan sangat menarik. Tu antara benda yang menarik dalam Al-Quran lah. Banyak lagi. Saya tengok beberapa ayat yang Allah memang Kesalam, silakan Aina. Jangan lupa make me. Macam tu Ada ni kursi. Tapi boleh kecil. Okey. Contoh saya nak bagi lain. Ini benda-benda yang saya teringat, saya bagi seronok lah sembang benda-benda macam ni supaya tak berat sangat. Allah sebut dalam Al-Quran kan wa anzalna. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah tak sebut bila Allah sebut tentang bumi. Allah kata Allah cipta bumi dan langit. Tapi bila Allah dalam surah Al-Hadid, Allah sebut tentang besi tau. Allah kata kami turunkan besi. Ulama bincang sebab apa Allah tak sebut mencipta. Sebab bumi Allah sebut mencipta, tumbuhan Allah sebut mencipta. Tapi bila sebut tentang besi, Allah kami turunkan. Bila kita tengok kan, saya tengok sejarah macam mana bumi ni kan, komponen bumi. Rupanya awal bumi bukan terdiri daripada iron tu, bukan part of the bumi. Dia datang daripada ni kan. So bila Allah sebut wa anzalna, it's actually memang betul lah turun daripada atas. So historically dah membuktikan benda macam tu. Tu antara ni lah pondok bincang. Okey. Ada soalan tak? Tak ada? Anzalna, turun. Contoh saya bagi contoh lain sebenarnya ada teringat mana-mana yang main ni saya cerita je kan. Allah kata Allah kata apa ayat dia, wa ma ja'ala. Okey, wa ma ja'ala lirajulin, kami tidak menjadikan kepada lelaki qalbaini, dua jantung di dalam badan mereka. Sebab apa Allah mention Allah tak menjadikan dua jantung di dalam badan mereka, dan Allah kata kami tak menjadikan kepada lelaki dua jantung. Kenapa tak mention manusia? Dan kenapa tak mention perempuan? Perempuan ada dua badan. Yes, itu jawapan dia. Sebab perempuan boleh mengandung. Bila perempuan mengandung, macam mana? Tak, yang tengah tanya tu tengah buka apa tu? Timing kan macam ni. Allah kata dalam Al-Quran, kami tidak menjadikan kepada lelaki dua jantung di dalam tubuh badan mereka. Okey, ada dua komponen dekat sini. Allah kata Allah tidak menjadikan di dalam badan lelaki dua jantung. Kenapa Allah hanya sebut lelaki? Kenapa tak sebut manusia? Ataupun kenapa tak sebut sama dengan perempuan sekali? Kenapa Allah tak sebut sekali dengan perempuan? Sebab perempuan boleh ada dua jantung ketika mengandung. Baby tu okey, patut Allah sebut tau. Selalunya dalam Quran Allah akan sebut macam ni tau. Bila Allah sebut kulub, perkataan kulub ni maksudnya jantung kan. Allah akan sebut macam ni, kulubun fis sudur. Kulub fis sudur, jantung yang ada dalam dada mereka. Tapi ayat ni Allah tak sebut kulub fi sudur. Allah sebut fi jawfi, tubuh badan mereka. Sebab apa Allah tak sebut fi sudur?
Sebab baby yes. Faham tak? Faham tak? Sebab baby tu dia punya jantung dia dekat bukan dekat dada perempuan, dekat perut perempuan. So kalau Allah sebut, faham tak? Korang tak faham ke ayat ni? Faham tak? Okey, tak apa. Yang faham tu ada tu, yang faham saya kira dia cerita. Take note, saya lagi minta kawan cerita part ni tak faham, tulis itu. Okey, kita masuk kepada surah Al-Kahfi Jauh fi. Ayat Allah tak ingat dah. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 33. Kalau salah minta maaf. Sila cuba lagi. Saya ayat saya tak lupa ingat. Rasa surah saya ingat. 33 rasanya. Ya, kedak tau. Nak cari je. Tu dia punya ni. Pencuci mulut dia ada. Menarik betul. Tu kek. Tu yang tengah tanya tadi, tengah. Macam mana? Ya, tangan tak lepas dekat tu. Tengah live Ya Allah. Aduh. Tengah kuliah pun boleh makan kek kata. Biasa kat Edinburgh cakap tu. Kat Malaysia mana boleh. Tok Imam marah nanti buat mic dekat masjid. Maki. Keluar TV. Okey, kita akan masuk kepada surah Al-Kahfi nah. Kita akan masuk ayat berapa? Ayat apa? 19 insya-Allah. Okey, hari ni kita akan habiskan 4 Ashabul Kahfi inilah, 4 pemuda-pemuda yang lari tidur di gua ni. Sebelum tu saya nak wrap up sikit lah. Jom kita bincang tentang scene by scene yang Allah sebut dalam Quran tentang Ashabul Kahfi. Okey, mula-mula sekali apa dia punya scene dia? First scene, babak pertama. Dekat mana dia start dia? Scene babak pertama di gua. Di gua kan? Di gua. Apa yang diorang buat di gua? Doa kan? Apa doa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah. Apa ya doa ni? Menarik tau. Doa ni sangat bagus. Untuk yang nak exam dekat-dekat ni kan. Seriously. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey. Lepas tu scene nombor 2. Dekat kampung. Dia terus flashback ke Dia punya hometown. dia punya hometown. Okey, apa yang berlaku dekat hometown tu? Dia minta dialog. Dia minta bukti yang nyata. bukti yang nyata. Perkataan apa? Sultan kan? Sultan. Kemudian babak seterusnya apa yang berlaku? Dalam gua. Sebelum tu On the way ke gua. Perkataan on the way tu dua tu best. Ashabul Kahfi on the way ke gua. Itulah dia panggil campur zaman moden, campur zaman, semua zaman dia guna perkataan tu. Kelakar betul. Okey, apa yang dia orang cakap semasa dia orang dalam perjalanan ke gua tu? Dia dapat. Yansyur lakum rabbukum min rahmatih. Semoga kamu ni, mereka saling depa saling ingat mengingati sama-sama depa, dan depa cakap okey, semoga kamu semua ni dapat rahmat. Kemudian terus ke babak dalam gua. Apa yang berlaku dalam gua? Dia tidur terbalik-balik. Belum terbalikkan lagi. Matahari tu. Maksudnya bukan dalam gua lagi. Luar gua lagi. Tadi dalam perjalanan dekat bumi, sekarang dia pergi dekat matahari pula. Apa yang berlaku pada matahari? Okey, dia terbit sikit, kemudian dia kena belah kanan, dan Allah adjust matahari itu supaya kena dengan apa yang mereka perlukan. Okey, lepas tu barulah scene masuk ke gua. Close up ke gua. Apa yang berlaku dekat gua? Ayat 18 setelah kita bincang minggu lepas. Mereka tidur kan. Apa yang Allah cakap? Orang kalau tengok anggap yang mereka ni macam tak tidur. Maksud takut kan. Rupanya mereka tidur. Dan apa yang Allah buat?
Allah balikkan badan mereka kan. So kalau kita tengok, Allah boleh je nak ceritakan tentang balik-balik badan ni dekat dengan matahari. Sebab apa? Sebab senang lah kan, matahari lepas tu terus ke badan. Tetapi kenapa Allah pisahkan tentang balik-balik badan dengan matahari? Sebab apa Allah pisahkan ayat ni? Ayat 18 dengan ayat 17. Sebab sin tadi. Sebab bila kita dah fokus dekat sin matahari, jangan masuk ke badan lagi. Dia panggil kesempurnaan CCTV tu. Kamera tu bila kita buat, sebab saya terlibat dengan buat skrip drama ataupun filem ataupun dokumentari apa sebagainya dengannya lah. So bila kita nak buat transition of scene tu kan, kita nak buat scene babak tu, kita jangan mula-mula cerita tentang kelas, lepas tu cerita padang. Jangan. Melainkan flashback, melainkan kita nak cerita budak dalam kelas tu tengah teringat dekat padang. Kalau tidak, kru marah. Sebab mereka tak pasal-pasal tengah-tengah duk shoot dalam kelas, kena pergi padang pula. So dia marah. So kita kena pandai macam mana cara nak scene tu masuk. So antara kesempurnaan ataupun kehebatan filem, bila dia cantik tau, scene dia cantik. Scene dia tak terlalu random, tak terlalu berulang-ulang. So antara cantik lah filem-filem tu. So antara sebab Al-Kahfi ni pun sedap cerita dia adalah scene dia tu satu-satu cantik. Kalau scene dekat luar gua, jangan masuk dalam gua lagi. Fokus dekat dalam gua dulu. Kalau scene dalam gua, fokus dalam gua. Tu je lah. Okey, tu habis cerita. Ingat scene tu. So cara nak ingat cerita dalam Al-Quran adalah bayangkan. Bayangkan. Okey, macam mana cerita bawa cerita-cerita sampailah dalam gua. So, dan bila ingat cerita ni, kalau hafal surah Al-Kahfi pun senang, InsyaAllah. Sebab kita dah okey, just nak ingat perkataan je apa benda. Daripada segi jalan cerita tu kita dah tahu dah. Settle. Kemudian kita masuk kepada ayat ke-19. Ayat ke-19 bukan lagi tentang cerita di zaman tersebut. Bermula daripada ayat 19, Allah menceritakan tentang apa yang sudah berlaku ketika mereka bangun daripada tidur. So cerita dia lah ni dah bila dah? Berapa lama mereka tidur? 309 tahun. 309 tahun. So sekarang ni dia punya zaman dah berubah. Yang kekal hanyalah tempat sahaja dan tubuh badan mereka. So sekarang ni kita kena tengok zaman dah berubah dah. Subjek sama lagi, watak sama lagi. So kita bincang tentang zaman yang dah berubah selama 300 tahun. Apa yang akan berlaku dalam masa 300 tahun? Apa yang akan berubah kalau dalam masa 300 tahun? Pemerintahan confirm akan berubah, sama ada empire lain time tu ataupun pemerintah lain. Currency, betul, currency akan berubah, itu mesti akan berubah. Setiap pemerintahan kan dia ada currency dia kan. Lepas tu apa dia lagi? Bahasa. Kau rasa bahasa 300 tahun tahan ke? Tahan ke 300 tahun? Bahasa English. Bahasa Inggeris berapa lama dia kejap je. Siapa faham bahasa Latin sekarang? Tak ada. Tak ada orang guna Latin tak? Tak ada. Bahasa Melayu sendiri pun tak pernah long sampai macam tu. Bahasa kita pun dah banyak berubah. Sanskrit dulu pun kita ada tak boleh baca lagi. So 300 tahun tu adalah satu proses di mana kalaulah dia tidak berubah bahasa tu secara total, tetapi dia mesti dah berubah sedikit demi sedikit. Mana ada perkataan on the way dulu? Betul tak? Kan? Mana ada orang kata on the way kan? Sekarang ni saya tengok sekarang kalau bahasa Melayu, bahasa pasar yang kita faham, definisi bahasa pasar tu bukan lagi bahasa yang digunakan. Orang guna bahasa WeChat sekarang. Betul. Dan walaupun dia macam menyampah sikit, tapi betul. Dah WeChat. Dah tak ada dah. Dah tak ada bu dah. Dak saja. Government jadi government. Government. Tak reti. Saya belum baca kan. Ini macam Gamin GPRS. Tak faham. So, bahasa pasar yang kita guna dulu, kalau kita dalam bahasa Melayu kita ada definisi bahasa pasar. Contohnya bahasa pasar ni adalah bahasa-bahasa macam Kelantan dengan Kedah kan. Mu, tu bahasa pasar lah kira, dia bukan bahasa yang pure baku. Tapi sekarang ni itu pun orang tak guna dah. Awak jadi gitu. Jadi belakang tu kan, itu adalah bahasa pasar yang research menunjukkan bahawa
bukan 50, 65 ke 66% tak silap saya budak remaja menggunakan bahasa WeChat. Ya ke? Sedih kan? Tak Malaysia. Dekat Malaysia lah. Dekat sini nak guna apa bahasa? Jangan diskriminasi mereka budak. Sorry. Budak WeChat. Pukul 2 pagi. Oh, tu dia tengah WeChat kan? WeChat dia tengok. Tak, tapi tengoklah dalam berapa tahun je. Dalam masa berapa tahun je. Kalau paling kurang pun 20 tahun. Dalam masa 20 tahun je benda macam ni dah boleh evolve. Tak lama bahasa kejap je berubah. Tiba-tiba pula dia orang bahasa dia dah kena ubah daripada nak selfie nak kena jadi apa dah. Suara foto kan. Tu photobomb. Tu photobomb. Tuna foto. Dah yang photobox tuna foto. Tahu tuna foto tu apa? Photobomb. Ada orang nama Ruslan Ashari is watching. Biarlah tu kawan. Okey, apa nama gegantung? Apa gegantung, tahu gegantung apa dia? Salah. Banting. Gegantung. Gantung. Enak macam ya ke? Tu dia jantas tu apa benda yang jalan tu? Ya Allah. Tengok. Keliru antara gegantung dan jejantas. So tengoklah hari demi hari kita kena bahasa tu terlalu banyak, terlalu cepat berubah kan. So kita nak cerita tentang 300 tahun. Confirm bahasa pun dah berubah. Apa lagi yang dah berubah? Pakaian, fashion. Lagi apa dia lagi? Social life pun dah berubah kan. Makanan mungkin dah ada makanan yang baru. Kalau kat Malaysia sekarang cheese banyak. Tak, saya serius. Saya tak pernah jumpa nasi Arab dan segala jenis makanan tu masa saya hanya ketika saya umur 20 tahun ke atas. Apa nasi Arab? First time saya jumpa nasi Arab. Betul? So maksudnya dalam masa 10 tahun ni segala benda boleh jumpa dekat KL tu. Betul? So faham kan? Dalam masa 300 tahun apa yang boleh berlaku? Dan mungkin orang daripada jenis orang yang datang ke pekan tu pun apa dia? Yes. Muka pun dah berubah. Mungkin dah ada orang yang nak kahwin campur. Dapat anak macam mana kita tak tahu. Kan? Campur apa Ifah? Okey. Tu sekarang kita kena bincang, kita kena faham dulu konteks 300 tahun punya perubahan. Kemudian barulah kita faham ayat 19 dan seterusnya. So apa yang Allah kata wa kazalika. Bila perkataan kazalika muncul di dalam Al-Quran, ia pertama Allah nak gunakan untuk membuktikan sesuatu. So ingat, notekan benda ni. Di mana-mana sahaja jumpa perkataan kazalika dan memang sangat banyak digunakan dalam Al-Quran, Allah nak membuktikan sesuatu. So bila kazalika muncul, Allah nak suruh kita bagi perhatian yang lebih kepada ayat tersebut. Selepas perkataan kazalika. Wa kazalika wa kazalika wa kazalika. Ingat benda tu. Kemudian wa kazalika ba'asnahum. Apa perkataan ba'asnahum kita dah bincang. Maksud apa ni? Bangunkan kan. Saya ada cerita tak perkataan ba'asa maksud lain selain pada bangunkan sebelum ni? Takut terlepas. Maksudnya macam tu tak cerita. Perkataan ba'asa ni maksudnya maksudnya apa tujuan perkataan yang berlawanan dengan bahasa yang bermaksud tak ada tujuan ataupun kurang tujuan, lack of purpose ni perkataan ni abasa. Perkataan yang sama cuma terbalik huruf je. Bahasa maksudnya tujuan, maksud yang lain daripada bangun. Abasa maksudnya terbalik daripada bahasa tadi. So tu antara, kan kita dah bincangkan perkataan Arab kan dia boleh jadi macam tu kan. Okay. So wa kadzalika ba'asnahum, seperti itu kami bangunkan mereka, dan kami bangunkan mereka itu dengan tujuan tertentu.
So Allah guna ba'asna, kenapa Allah tak guna perkataan lain yang kita bincang itu? Istaiqadha ke? Sebab apa Allah guna perkataan yang merujuk kepada bangunkan mereka? Sebab Allah yang bangunkan mereka, bukan mereka yang bangun. Macam kita tak boleh guna ba'as. Kita kata ba'as tu aku dah dibangunkan boy. Selalunya kita ada law dalam kita tidur kan, dia ada sunatullah, ada. So kita memang bangun dengan 6 jam tidur tu okey lah. So dia tak boleh guna konteks ni sebab Allah bangunkan mereka. Memang Allah bangunkan mereka dan ada tujuan kenapa Allah bangunkan mereka. Liyatasaalu bainahum. Lam di sini, li tu, lam tu maksudnya dia bermaksud, dia ada banyak penggunaan. Contohnya liya'lam, supaya mereka. Li tu banyak kepada supaya. Li juga digunakan kepada untuk terhadap, boleh juga. Ataupun perkataan yang bahasa Melayu saya tak tahu macam mana nak terjemah, tapi something like that lah. Tapi kita bincang. Cuma liyatasaalu, bila mereka bangun supaya mereka saling bertanya-tanya sesama mereka. So adakah tujuan mereka bangun hanyalah untuk bertanya-tanya? Okey, dekat perkataan yatasaalu ni ulama bincang sebab apa? Sebab selepas bainahum kena berhenti kejap. Sebab ada apa? Ada simbol jim tu. Perasan tak dekat Al-Quran kan? So apa maksud simbol tu? Kena boleh berhenti sekejap, bahkan digalakkan untuk berhenti sekejap. Walaupun kita nafas panjang sangat kan, berhenti sekejap. Sebab apa kena berhenti sekejap? Sebab ada subjek yang kita kena ponder lebih sikit dekat situ. Kita kena perhati lebih sikit. Ingat berhenti sekejap, mat panjang pendek, semuanya ada subjek dan ada makna yang disampaikan oleh Allah. So berhenti sekejap sebab ada subjek dia tu, kita kena perhati lebih dalam sikit. So liyatasaalu bainahum ni boleh merujuk, pertama merujuk soalan-soalan yang mereka, iaitu Ashabul Kahfi itu bertanya sesama mereka, dan juga merujuk kepada soalan-soalan yang ditanyakan oleh orang selepasnya, yang juga merujuk kepada kita. Hum merujuk kepada bangunnya Ashabul Kahfi, dan kita yang sekarang ni pun sedang bertanya-tanya tentang mereka. So yang tasa'alu ni ada dua maksud. Yang pertama, mereka sendiri saling bertanya sama mereka. Yang kedua, orang yang selepas itu, pendeta-pendeta Yahudi, dan sampailah hari ini. Okey. Ya tasa'alu, perkataan tasa'alu atau perkataan yang ada alif di tengah macam ni. Banyak perkataan lah kan. Contoh kita kata mumarasah dalam bahasa Arab. Mumarasah ni maksudnya ulang kaji. Murajaah, ulang kaji. Sorry, mumarasah tu murajaah, ulang kaji. Muhadasah, misalnya munaqasyah, sama. Perkataan ada alif dekat tengah-tengah kan. Perkataan yang bentuk macam ni, ia digunakan untuk menunjukkan satu proses yang berlaku daripada lebih daripada satu orang. Satu proses give and take daripada saling. Dia mesti ada perkataan saling tu. Contohnya munaqasyah, bincang. Bincang bukan boleh seseorang, bincang siapa seseorang. Melainkan orang hari ni bincang guna handset, tapi kok mana pun ada orang lah kan. So dia adalah proses saling. Dan dia mesti lebih daripada satu orang. At least 2 orang dan lebih. So Allah guna perkataan yang sangat spesifik dan sangat tepat penggunaannya. Mereka saling bertanya-tanya sesama mereka. Dan tasa'alu juga merujuk kepada pengulangan. They keep asking about it. Mereka tak berhenti mengurut pengulangan. Dah lama tak pengulangan ni. Lama lah, 300 tahun, betul tak? 300 tahun lepas tu kita sendiri pun ditanya-tanya juga. Tengok perkataan sa tu panjang mana kita kena baca. Mat yang paling panjang sekali. Berapa paling panjang? Mat paling panjang? 6 kan? Tengok liyatasaalu. Faham tak? Maksudnya nak reflect kepada proses bertanya-tanya tu, perbincangan itu, orang bertanya tentang mereka tu lama. Okey? Tak apa, nak teruskan. Okey. Kemudian barulah kita mulakan qala qailum minhum. Okey, bila kita dah ada 2 maksud, kemudian baru kita pergi kepada subjek mereka balik, qala qailum minhum. Salah seorang daripada mereka. Perkataan qail, sebab apa dia panjang? Qail ni maksudnya salah seorang daripada mereka yang bercakap. Banyak kali dia tanya. Tak. Dia kali ni bukan maksud repetition. Ni dia bukan hanya semata-mata repetition. Dia juga bermaksud panjang. Di sini ada banyak maksud. Ulama bincang, antaranya maksud seniority. Orang yang tanya ni mungkin lebih senior. Orang yang tanya ni mungkin lebih macam ada leadership skill sikit. Sebab tu dia adalah orang pertama yang bertanya. So that ability untuk start something.
orang yang mula untuk mulakan sesuatu. Itu antara benda yang dibincangkan. So Allah bagi fokus, sebab tu Allah baca panjang, sebab Allah nak kata orang macam ni kita tengok kualiti dia. Kualiti orang macam ni adalah dia bertanya tentang perkara-perkara yang sangat pelik. Dia kata qala qailum minhum kam labistum. Berapa lama kamu tidur ni? Dia tanya. Kenapa dia tak cakap kita? Dia dah bangun dulu. Lepas tu dia cakap tentang orang lain. Bangun sama-sama. Tetapi kita kena faham konteks bila kita duduk ramai-ramai. Kan korang duduk ramai-ramai, bukan selalu cakap kita. Kadang-kadang, hang buat apa? Aku tak tahu kan. So Allah nak mention tentang mereka berbual sesama mereka tu real. Macam betul-betul cara mereka berbual. So berapa lama kamu tidur ni? Merujuk kepada dia sendirilah. Okay, bila kita tengok kenapa dia boleh tanya macam ni, lepas tu apa jawapan mereka? Qalu, semua ramai yang berkata. Qalu, ramai orang berkata, labisna yauman au ba'da yaum. Kita ni mungkin dah tidur selama satu hari ataupun separuh daripada hari. Okey, apa dia punya point kat sini? Pertama, kalau kita silakan macam semangat tu. Maksudnya muka diorang tak tua. Yes, biologically mereka tak Tak age. kalau tidak, kalau bangun-bangun tua tak kenal. Saya kalau bangun-bangun tengok siapa Ipah ke bukan Ipah ke, tak kenal. Betul tak? So maksudnya dari segi biologi, badan mereka, muka mereka, wajah mereka, saiz mereka, tinggi mereka, berat badan mereka sama. Sebab tu di antara mereka jawab kita tidur sehari tu kot. Sebab standard orang tidur sehari bangun tak jadi apa. Kan ada benda jadi. Kan? So itu standard. So yang tu tidur sambil buat apa tu. So kita tengok dekat sini Allah tak perlu pun nak mention tentang muka wajah mereka tak sama. Kita kena baca behind the lines lah. Maksudnya bila mereka saling-saling bertanya tentang macam tu, maksudnya keadaan tu terlalu normal bagi mereka. Dan jawapan tu pun adalah jawapan yang normal untuk orang tidur. Okey, satu-satu. Yang kedua, kita aku tidur berapa lama lah? Dalam sehari ataupun setengah hari. Maksudnya lama tidur kan. Tidur yang macam ni selalunya tidur yang macam mana? Nyenyak. Korang kalau lepas habis exam, lepas habis buat kerja kan, hari Sabtu Ahad kan, nikmat aku tidur. Orang mana nak grad ni balik ni, start kerja, nikmatilah Sabtu Ahad tersebut. Kan dia jadi lama tidur, kadang-kadang ada tidur sampai pukul 12 walaupun benda tu tak bagus, tapi nyenyak tidur tu. Betul tak? Nyenyak tidur tu kan. So nak menunjukkan bahawa tidur mereka nyenyak. So walaupun mereka Allah balik-balikkan badan mereka, dan matahari pun Allah adjust bagi kena dengan keadaan mereka tetap tidur dengan nyenyak. Satu, settle. Tak perlu sebut perkataan nyenyak pun tidur mereka kan. Okey. Kemudian bila mereka bertanya tentang macam tu, oleh seorang je tanya, betul ramai-ramai jawab. Ramai-ramai jawab, mungkin sehari dan mungkin separuh daripada hari. Lepas tu ada ramai-ramai daripada, dan mereka juga, dan ada sebahagian daripada, maksudnya lebih daripada seorang, terus bagi conclusion. Ada qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Ayat tu datang selepas daripada mereka bagi jawapan sangkaan pertama tadi. Mula-mula kita kata sehari ataupun separuh hari. Lepas tu tiba-tiba orang lain, maksudnya selain pada orang lain, tak, Allah tahu. Direct. Maksudnya mereka ni jenis orang yang tak suka duduk main teka-teka. Kalau tak tahu, teruslah pada Allah Ta'ala. So, kualiti kan mereka ni. Orang yang jenis boleh cerah terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu berlama-lama dalam benda yang kita tak tahu. Itu satu. Dalam ayat ni, kita akan bincang konteks tu nanti sama juga. Tema yang sama. Terus Allah cakap, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu tidur. Okey. Cuma dekat sini Allah guna perkataan bima. Allah tak guna perkataan oh, ada tak ada. Dengan apa? Bima. Sepatutnya dia kena Sepatutnya okay. Allah kita guna perkataan kam baliklah. Kam maksudnya bilangan. So Allah lebih tahu tentang bilangan tentang hari itu. Tapi mereka kata patutnya macam ni. Qalu rabbukum a'lamu bikam labistum. Sepatutnya kan
Allah lebih tahulah tentang berapa bilangan hari kamu tidur. Tetapi bima lebih tentang apa yang tentang bima ni lebih kepada apa kan, tak tentang apakah yang kamu tidur. Kenapa dia diguna perkataan ma, tak guna perkataan bilangan? Kita nak terjemah pun tak tahu perkataan ma ni. Kamu tu bilangan. Tentang bagaimana lah. Okey, maksudnya perkataan ma di sini bukan hanya maksud tentang bilangan. Okey. Mereka juga merujuk kepada tentang macam mana kita tidur ni. So mereka tak fikir berapa lama aku tidur. Mereka fikir tentang proses untuk mereka tidur. So dekat sini mereka sangat menghargai tidur yang nyenyak. Seolah-olah macam bila mereka cakap tentang mereka tidur ataupun proses mereka tidur, seolah-olah mereka nak kata terima kasih kerana tidur kan. Cuma tentang macam mana Allah buat, Allah tahu. Okey, itu cantik. Bahasa tu cantik. Fab'asu ahadakum. Dan tiba-tiba bangun salah seorang daripada mereka. Fab'asu ahadakum. Kenapa ba'su tu panjang? Okey, ada dua maksud lah. Pertama, mungkin dia punya proses nak bangun dia lambat. Sebab apa lambat? Tidur 300 tahun. Mana ada orang bangun-bangun jaga terus berdiri? Tak ada. 300 tahun. Lama nak bangun. Duduk kejap kata. Betul tak? Standard lah. Tengok kan. Geliat dulu kata. Jangan tidur balik. Kan? So maksudnya tu antara tu literally lah kita nak faham kan. Okey. Fab'asu ahadakum, dan bangun salah seorang daripada mereka. Ahadakum maksudnya salah bi warakikum. Apa maksud warakikum? Warak. Aku tulis. Warak ni maksudnya apa? Duit tu. Bukan kertas. Coin tu. Maksudnya wang shilling tu. Wang shilling. Maksudnya dia bangun dengan wang dekat tangan dia. Apa dia kata? Bila Allah sebut biwarakikum, warakikum ni adalah satu kalimah yang mana Allah kata dengan duit kamu. Allah boleh je tak perlu letak kamu tu, maksudnya dengan duit. Contohnya biwarak. Kenapa Allah kata biwarakikum, dengan duit kamu? Sebab kalau dengan duit, kalau Allah kata duit saja, duit tu tak terikat dengan zaman. Bila Allah sebut biwarakikum, duit kamu, iaitu zaman di mana kamu hidup dulu. So automatik Allah dah spesifikkan duit ni. Duit yang Allah nak masukkan ni bukan duit yang general. Duit yang mereka ada, which is duit pada zaman mereka. Currency dah berubah tak? Currency dah berubah tak 300 tahun? Confirm dah berubah kan? Okay. Currency dah berubah, duit pun barangkali dah berubah. Dulu muka king apa, lah ni dah tukar king apa, mana dah tahu kan pada waktu tersebut. Biwarakikum hazihi. Hazihi tu dia panjang sikit sebab dia ada simbol tu merujuk kepada beberapa coin lah. Ambil duit daripada hazihi. Kemudian fab'asu tadi maksudnya selain daripada bangun, selain daripada bangun, fab'asu tadi maksudnya mengutus juga. Maksudnya mereka utuslah salah satu daripada kamu dengan duit ini. Pergi mana? Pergi Madinah. So sekarang ni kontak dia ada seorang bangun, diutuskan, dia tu diutuskan untuk pergi, diberikan duit biwarakikum, maksudnya duit mereka. Okey, satu lagi. Kenapa dia tak kata biwarakika ataupun biwarak seorang je? Kenapa dia kata biwarakikum? Dia kumpul-kumpul duit. So maksudnya dekat sini apa kita nak sampai? Dia miskin. Mereka miskin satu, sebab mereka lari. Kedua, mereka ni taklah jenis monopoli kan. Seorang aja bagi duit. Maksudnya ramai-ramai bagi duit lah. Sebab saya kena bincang detail sebab saya suka. Sebab dia orang ni remaja tau. So kita kualiti remaja. Macam mana dia orang punya adil, dia orang punya amanah mereka. Kemudian mereka kumpul-kumpul duit tu hazihi. Kemudian ilal Madinah, mereka pergi ke Al-Madinah. Al-Madinah di sini maksudnya bandar. Okey, saya nak tanya. Al-Madinah, perkataan Madinah ni selain pada bandar, siapa tahu maksud dia apa? Seronok apa perkataan ni? Weh, itu Munawwarah. Okey. Dulu Madinah, apa nama Madinah sebelum Nabi bagi nama Madinah? Okey, nama Yasrib kan. Kenapa Nabi tukar nama? Kenapa penting tukar nama? Not just a new start, but a meaning behind that word.
Saroba dalam bahasa Arab maksudnya menyakitkan. Kenapa bagi nama macam ni? Tak. Tak mesti apa ya. Saroba tu maksudnya menyakit. Yasrib tu kalau ikut daripada segi linguistically tu maksudnya untuk menyakitkan something lah. Okey, tapi Yasrib di situ yang mereka maksudkan adalah satu nama kaum. Okey, satu nama kaum. Okey, tapi tak apa. Tetapi kalau lah satu nama kaum sekalipun, pertama Nabi ubah kerana dua sebab. Pertama, Nabi nak buang maksud asal. Maksud asal perkataan tu, which is yang saya kata tadi untuk menyakitkan. Yang kedua, Nabi tak suka nama tempat disandarkan pada nama kaum. Dia tak mati cultural. Dia tak Nabi tak suka satu-satu nama tempat dinamakan sebagai nama kaum. So Nabi tukar. Dan kita tengok Nabi tukar bukan nama yang biasa-biasa. Nabi tukar kepada nama Madinah. Perkataan Madinah sangat menarik. Dia datang daripada perkataan din. Maksudnya agama, cara hidup yang paling sempurna. Dia datang daripada perkataan dana. Dana adalah root kepada perkataan tamadun. Tamadun maksud apa? Kemajuan. Din tu tempat dah. Yes. So maksudnya tempat ni, maksudnya perkataan tu pertama cara hidup di tempat tu akan cantik dan tempat tu ada tujuan iaitu untuk memajukan diri mereka. Perkataan tu saja tu. Kuala Malaysia. Oh, jam. Okey. Okey, perkataan tu Madinah tu sendiri. Sebab tu perkataan Madinah dan juga tempat di Madinah tu, sebab tu antara orang lah kan saya geng-geng sejarah. Sejarah dekat Malaysia ni depa suka guna Baghdad sebagai dia orang nak letak. Okey, kalau zaman kegemilangan Islam zaman mana? Bagi korang masa zaman mana? Zaman Baghdad kan. Zaman keemasan Islam adalah zaman Baghdad. Sebab dia lama, sebab dia hebat. Padahal rasanya kurang daripada 10 orang dia punya pemerintah yang boleh pakai. Dia banyak tu. Dia 656 tahun, 656 dia 656 sampai tak berapa daripada 70 sampai 656 lama lah. Maksudnya pemerintah dia tu kurang daripada 10 orang je boleh pakai. Yang lain semua korup. Tapi itulah saya kata, itu walaupun sebab yang buat yang kata zaman keemasan tu kebanyakan daripada Orientalis. Dia tak cantik tau. Sebab dia orang letak panjang sebab Baghdad tu hebat, Abbasiyah tu hebat kan. Sebenarnya tak. Sebenarnya pada zaman Nabi tu yang lagi power. Macam mana Nabi urbanize Madinah, Yasrib daripada kampung kepada kota yang sangat hebat. Saya nak cerita sikit lah kan, supaya kamu hampa pun bukannya balik masuk kelas macam-macam belajar. Lek-lek dah. Okey, saya nak cerita sikit kan. Dulu kalau kita tengok peta, dulu ni zaman dulu Madinah ni dia bukan tempat yang mana orang nak singgah. Madinah ni memang Yasrib dan Madinah yang mengawal Madinah, yang jadi ketua yang duk manipulate orang-orang Madinah adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dia buat macam mana tau. Rasa macam sampai sekarang. Dia punya style. Dia cipta satu benda propaganda yang menyebabkan kaum ni dan kaum ni kabilah-kabilah berkelahi. Sebab apa? Sebab mereka buat senjata. So nampak tak dia punya connection dia? Kalau dia orang ni tak berperang, senjata kami tak laku. Itu memang apa yang dia orang buat. Dan ada macam semacam Kita orang Yahudi yang ada sekarang ni memang daripada Bani Israel. Tak semestinya lah. Tak, sebab dia sebenarnya mereka claim mereka adalah pure daripada Bani Israel. Sebenarnya tak lah. Sebenarnya selepas Bani Israel tu yang masuk ke Palestin, yang tanah dijanjikan tu, yang mereka claim sebagai tanah mereka tu, sebenarnya dah bercampur-campur dan ada yang dah dihalal keluar, ada yang dah mix. Dan kalau ikut pada genealogi tu kan, genealogi kan, keturunan tu sebenarnya bukan. Actually orang yang Palestin tu Bani Israel. Yes, tapi taklah sebab dia dah terlalu bercampur. Sebab selepas Nabi Sulaiman pun semua datang, jadi dah terlalu bercampur bau sangat dah. So tak siapa boleh buktikan yang mereka benar-benar pure daripada Bani Israel. Macam orang Melayu dah. Macam orang Melayu. Tapi apa yang mereka buktikan, mereka tak buktikan daripada segi genealogi, mereka buktikan daripada segi kitab mereka. So dia kata ni kitab yang kami faham. Kami faham bahasa ni dan kami tradisi kita itu semua kita boleh argue balik lah. Banyak benda yang tak inline dengan apa semua. So dia argue daripada kitab tu. So dia orang memang bergantung kepada Bible, kepada Old Testament punya cerita. Nak faham Old Testament senang je. Kau tengok cerita Exodus kan, cerita Nabi Musa tu. Cerita Exodus tu maksudnya lari kan. Apa masalah? Tengok kalau rajin lah nak tengok lah, best lah. Cerita tu
dia cerita daripada Bible, tapi banyak benda tu adalah Quran lah. Contohnya nyamuk, belalang punya ni, adalah Quran semua lah. Menarik, dia tu yang terbaru. Saya suka tengok cerita-cerita Egypt ni sebab saya nak faham konteks Nabi Musa punya perjuangan. Contohnya baru ni keluar Gods of Egypt tu kan, seronok oh. Sebab dia boleh buat kota Egypt tu macam sebiji, macam mana yang hebat lah. Menarik lah, cuma walaupun dia macam tengok trailer terus. Oi, sabar. So nanti kalau ada bila kita sembang pasal Nabi Musa ni seronok perbincangan dia. Okay, so itu antaranya lah. Kat mana kita tadi sebenarnya? Madinah. Okay, Madinah. Ya Allah, laut ya. Dah merentah laut merah dah, ya Allah. Ayat 19 dah habis. Okey, saya cerita sikit pasal Madinah. Sebab tu Madinah menarik. Dan apa yang Nabi buat dekat Madinah, saya bagi satu summary lah kan. Kalau siapa-siapa architecture, ada seorang kalau baca satu buku daripada Profesor Dr. Suhaib Omar. Dia dekat UAE. Dia bidang architecture dan dia memang bidang syariah sekali. Memang hebat dia ni. Dia cerita macam mana Madinah urbanized. Nabi ada di Madinah, tak pernah ada orang nak singgah, tiba-tiba Madinah jadi hub bisnes yang sangat besar. Macam mana pasar-pasar Madinah, dia segala benda ada dekat pasar-pasar Madinah. Pasar Madinah tu pasar yang paling equal. Yang tak ada duit dapat tempat free, yang ada duit kena bayar. Macam-macam. Betapa adanya pasar tu, ada currency, pertukaran currency pun ada dekat pasar tu. Benda-benda yang kecil-kecil macam ni kita tak pernah terfikir pun. Tapi Nabi boleh buat dekat Madinah Al-Munawwarah. Dan pasar tu semua akan menuju di Masjid Nabi. Dan Masjid Nabi terletak sangat sentral. Dan Masjid Nabi ada 5 pintu ataupun beberapa pintu, yang semua pintu tu merujuk kepada setiap penjuru daripada kabilah-kabilah. So any kabilah boleh masuk melalui pintu mereka. So masjid adalah tempat berkumpulnya ramai-ramai orang. Tempat kita membuang pakaian kabilah menjadi manusia yang sama sifatnya. Sangat interesting, sangat perfect. Tentang macam mana Nabi ubah. Dan Nabi ubah Madinah ni kurang daripada 2 penggal pilihan raya ya. Nabi jadi Rasul bila? Umur baginda 40. Nabi wafat? So berapa je masa? Tapi tu masa dekat Mekah lagi. Tolak Mekah 10 tahun je tu. 13 tahun sahaja. Madinah yang kering kontang boleh jadi satu pusat yang sangat hebat. 13 tahun sahaja, you know. Kalau ahli politik kata alah baru undi 2 kali, tak, beritahu kat dia 2 penggal Nabi jadi 2 penggal je sebab 5 tahun kan. Betul lah, 2 penggal 5 tahun nonton. Okey. Okey. Boleh. Kemudian ayat 19 kan, kita kat mana? Okey. Kemudian ilal Madinah. So kita nak faham perkataan Madinah. So dekat sini kenapa gunakan Madinah? Sebab dalam masa 300 tahun kemajuan boleh berlaku tak? Pembangunan boleh berlaku tak? So exactly Allah guna perkataan Madinah. It's not just a town, but something different yang dah pun improve. Falyanzur. Nazara dengan ro'a ni beza tau. Nazara ni maksudnya perhatian, yang kamu kena perhati. Bukan hanya sekadar tengok. Falyanzur ayyuha azka tu'aman. Mana-manakah tu'aman, azka tu'aman, makanan yang azka. Azka ni maksud apa? Pure. Not just pure, but azka ni maksudnya suci. Kita panggil tazkiyatun nafs. Maksud apa? Penyucian jiwa. So mereka suruh budak ni tengok makanan yang mana suci. Kenapa Allah tak kata makanan yang halal? Sebab kalau sebab takut depa kena cari kitab zaki halal. Okey, kenapa Allah tak kata makanan yang halal? Okey, kita bincang. Kenapa Allah kata makanan yang suci? Sebab desperate. Bukan sekat desperate je. Sebab Allah tak nak kita ni hanyalah fokus kepada label. Halal bukan hanya sekadar label, dia bukan hanya sekadar kedai tu halal. Sebab tu baru ni ada perbincangan hebat kami bincang dekat geng-geng MSAF ni, kata saya punya pandangan kita boleh je makan kedai yang tak tulis halal. Sebab kat sini polisi standard kebersihan dia sangat. Yang penting kita janganlah ambil pork. Walaupun dia kata ada halal pork, tak payahlah ambil pork. Kita ada vegetarian. Kita ada seafood kan.
So ada yang pandangan yang tak boleh sebab diorang guna benda yang sama. Yang kita nak pergi check benda yang sama tu kenapa? Dia guna apa kuali yang sama dah. It's not that issue. Sebab kita dah jadi satu tahap yang mana kita terlalu berlebih-lebih dalam nak meletakkan hukum, kata. Sebab yang penting makanan bukan tentang label halal. Kita orang payah sikit nak pergi kedai halal yang kotor. Kita orang jenis, saya pun tak galak kan. Kata biar kita ikut standard polisi negara ini, kalau semua restoran mesti bersih dan kita pergi restoran yang bersih. Sebab bersih tu lebih penting daripada halal. Setuju tak? Betul. Kebersihan dan kesucian tu yang penting. So bila Allah guna perkataan suci, maksudnya tak perlulah nak pergi cari yang halal ataupun yang kita nampak. Okey, ada orang komen dia ambil kat dia lah. Okey, so kita kena Allah nak memang ada beg kan? So yang penting adalah kesucian makanan tu. Makanan tu dibersih dengan basuh dengan cantik, dan kita tengok dan dekat kita tengok dekat sini Allah tak kata just to'am. Allah kata pergilah cari makanan yang suci. Maksudnya kita kena pilih makanan. Dan ini adalah wacana yang paling jarang dan paling saya tak pernah dengar ulama-ulama ataupun agama-agamawan di Malaysia khususnya bawa tentang kesihatan makan. Kesihatan makan dan makanan. Kita tak ada budaya. Kita kalau balik makan tu dia. Seriously. Saya dekat sini kan kita dengar perkataan-perkataan orang yang jadi vegetarian. Kita boleh survive kalau duduk sini. Kalau kita duduk Malaysia nak jadi vegetarian, silakan. Betul tak? Good lah saya kata. Betul tak? Macam mana korang nak survive duduk kat Malaysia sebagai seorang vegetarian? Sebab apa? Sebab apa? Cuba bincang. That's the question. Sebab pertama sedap sangat. Yang kedua, masyarakat kita tak dibiasakan dengan macam tu. Mak kita, ya Allah kesannya anak aku makan sayur je. Itu mak ayah kita. Dia akan masak kita daging kau makan. Sebab kita punya makanan dah tak ada wacana pemakanan yang sihat tu tidak dibudayakan dan diawamkan di Malaysia. Kota Kinabalu Kia Mulai. Biarlah. Jangan baca komen, biar je. Okay, nak tanya, kalau masak satu kuali yang sama macam mana tu? Okey. Kalau kuali yang sama dia basuh tak apa. Masalahnya dekat sini dia tak boleh guna kuali yang sama untuk masak. Bau makanan yang sebelum ni lekat dan mereka akan kena komplain. Dekat sini standard polisi kebersihan dia sangat tinggi. Saya baca. Jadi kan, saya ada question. Sorry dia tak ada kaitan sikit. Contohnya macam ni katalah housemate saya masak pork. Okey. Lepas tu dia rendam sekali dalam air, dia basuh. Okey. Lepas tu saya pergi ambil kuali saya rendam sekali dalam air tu. Katalah saya tak tahu dia masak pork masa tu. Lepas tu katalah lepas tu saya dah tahu. Kuali saya tu saya kena samak ke tak? Okey. Dekat sini kita kena bincang Sufi. Pertama, kalau tahu pun tak kena samak. Sebab dia bukan pork. Itu adalah kesan pork. Itu kuali, itu air pork. Dia bukan pork. Dan ulama bincang tau. Kena ulama bincang tau, samak ni bila kita pegang ke kita bau ke macam mana? Kalau sebab baru ni DNA. Kau kata dia DNA tu kena samak sebab ada DNA babi, kata ya Allah. DNA ni korang kalau check sekarang ni ada DNA babi ni. Orang guna buat macam-macam. Dia buat PCR. Betul. Betul. Tak. So konteks dekat sini dia bukan bahan tu. Dia bukan benda tu. So kita dah bincang benda lain. So air kita tak nampak benda tu dan dia bukan benda tu. Restoran yang jual dan juga soalan tadi. Dan standard polisi sini memang sangat tinggi tau kebersihan dia. So kena basuh. So just kita pun hidup kat negara yang okey lah, bersih kan. So ya, silakan. Tapi tak terkait dengan pork. Ayat 19 silakan. No, it's good. It's okay. Pasal ni spirit vinegar. Okay. Macam mana tu? Banyak kan. Dan dekat tomato sauce ada kat sini. Apa kandungan ni, lupa dah saya. Dia spirit tukar dari vinegar. Spirit alkohol. Okay. Pertama kat sini kalau saya ambil beberapa pandangan. Antaranya saya ambil Majlis Fatwa Eropah. Dia orang kata boleh. Even Majlis Fatwa Eropah boleh guna kasut yang ada apa babi punya tu. Kasut kan ada kata tu boleh. Gelatin, ubat, pil yang dia buat kat luar tu dia guna gelatin babi kan. Boleh. Jadi chewing gum Haribo semua boleh makan lah? Chewing gum Haribo yang tu makanan, yang tu kita boleh elakkan.
Kecuali kalau tak makan sakit lah. Ini ubat dia kira benda lain. Okey, sebab memang ada hadis yang Nabi suka makan apa tau. Nabi suka makan minyak dia panggil apa, minyak kasturi yang dibuat daripada kijang tu. Saya tak. Bukan gula-gula. Bukan Nabi suka makan sejenis minyak. Saya tak ingat hadis dia. Dia buat daripada kijang yang, dan buat tu bukannya Nabi buat daripada kijang, bukan Nabi pergi sembelih kijang, tentu Nabi import daripada lain. So adakah kijang tu disembelih dengan cara yang halal? So nampak? So maksudnya benda yang daripada haram tapi diproses sehingga tidak memabukkan, tidak apa-apa, Nabi makan. So itu antara dalil-dalil yang digunakan lah. Dan Prof Yusuf Al-Qaradawi pun dalam kita tengok fatwa-fatwa contemporary kan, fatwa al-mu'asarah, dia membolehkan banyak benda. Dan dia membolehkan semua pun. Itu pun boleh. Jadi selagi tak bukan daging dia tu, selagi tu boleh lah. Selagi tu boleh. Sebab benda dah. Sebab tapi saya nak cerita dekat sini sebab ada tengok pun kan, dan dapat tengok lepas ni. Dekat Malaysia benda ni terlalu tak dibiasakan. Kita dekat sini, sebab tu saya selalu kalau kat Malaysia tak apalah kalau nak apply yang memang dah biasakan orang guna kan, tak apa. Tapi kalau datang sini terpaksalah kita ikut cara yang mudah. Contohlah. Dan vinegar tu pun dibenarkan. Dia dah tukar sifat. Segala sifat sudah berubah ya. Kalau macam red wine vinegar semua tu, masa daripada red wine ditukar jadi vinegar semua boleh tak? Boleh. Sebab sifat dia sudah berubah dan selalunya kita guna untuk masakan. Kita tak guna untuk belah. Teruk sangat minum cukai. Sebenarnya boleh. Okey, ayat 19. Ayat 19. 7.5 weh. Okey, kita berhabis ayat 19. Tapi kita buka, kalau ada soalan kita bincang. Azkar ta'aman. Sebab apa? Sebab tak kisahlah makanan mana. Sebab tu dekat ta'aman tak ada alif lam. Ta'aman, mana-mana makanan saja. Unknown. Apa maksud alif lam dengan tak ada alif lam? Non dengan unknown. Maksudnya mana-mana makanan saja. Yang penting suci. Suci dekat sini pertama bersih, yang kedua benda yang memberikan manfaat kepada dalam badan. Bukan hanya bersih saja. Tazkiyah ni benda yang digunakan untuk dalaman, inner punya kebersihan pun penting, inside, internal punya kebersihan. Kemudian falyatikum birizqin, dan daripada tu kamu ambillah sedikit haba untuk kamu. Birizqin. Rezeki ni maksud apa? Rezeki. Apa maksud sebenarnya rezeki? Rezeki ni maksudnya pemberian, tetapi maksud lebih mendalam, rezeki ni maksudnya kecukupan. Sebab tu bila Allah kata Allah bagi rezeki, maksudnya it's not about apa yang Allah bagi tu, tapi apa yang kita rasa cukup. That's the reason kenapa kita mulakan Al-Fatihah dengan Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah dan puji kepada Allah. Sebab bila Allah tak ada masalah, Allah kaya. Kalau kita minta apa-apa, Allah memang kaya. Tetapi kita nak tengok kualiti hamba. Kualiti hamba yang baik adalah bukan dia meminta, tetapi dia akhirnya reflect apa yang dia dah ada, dan sebenarnya dia memang ada banyak, dan dia akan lebih Alhamdulillah, dia akan lebih banyak bersyukur berbanding dengan dia minta. Dalam surah Fatihah kita mulakan Alhamdulillah, tapi bukan tak boleh minta. Sebab tu ada juga ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan. So boleh minta, permintaan boleh, Allah memang okey je, Allah tak ada masalah. Tetapi kita nak fikir tentang kualiti hamba. Kualiti hamba yang baik adalah rezeki yang dia bukan minta datangkanlah rezeki kepada aku, tapi dia banyak bersyukur tentang apa yang dia dah ada. Nak fikir tentang rezeki ni banyak lah kan. Saya rasa kalau kita asyik tengok apa yang tak ada, kita rasa kurang tenang. Kita akan rasa lebih tenang dengan melihat apa yang kita ada. Dia feel content lah. Ataupun kita minta, tapi minta kekalkan, ataupun minta lah kita jadi hamba yang sentiasa bersyukur. Kan senang. Minta supaya jadi hamba yang sentiasa bersyukur. Sinak juga kan. Bersyukur, tapi kalau kaya pun boleh juga. Tak apa, Allah tahu. Allah tahu. Berizikim min wal yatalattaf. Apa maksud wal yatalattaf? Latif maksud apa latif? Latifah maksud apa? Siapa dah latifah? Halus. Latif. Lemah lembut kan. Wal yatalattaf maksud apa? Melembutkan. Okey, proses beramah mesra. Nampak perkataan yang sama, tapi kenapa dia tak guna bergaul je? Bergaul tu dia tak menyampaikan maksud. Mereka suruh orang yang pergi beli makanan ni, makanan yang baik ni, juga beramah mesra dengan orang, buat baik dengan orang.
Buat baik dengan orang. Maksudnya dengan kasar dengan orang. Dalam sebab apa? Sebab dia kata wala talattaf wala yush'iran nabikum ahada. Jangan sampai-sampai ada orang pun sedap tentang kamu tu siapa. Kalau kita buat baik pasalnya. Tak, buat baik dengan orang satu arahan. Yang kedua, jangan biar orang sedar kamu tu siapa dia. Maksudnya kamu buat baik, tapi jangan kamu dedahkan kamu tu siapa. Sebab apa? Mereka masih fikir yang mereka dikejar. Mereka bukannya tahu yang 300 tahun telah berlalu. Dalam kepala mereka apa dia? So maksudnya dia orang punya mind pun tak berubah kan. I mean, apa dia panggil subconscious tu still. Wah. Okay. Benda pertama yang baru dapat kan. Maksudnya dalam 300 tahun subconscious tu tak hilang, maintain. Subconscious boleh maintain lama-lama macam tu lah. Macam kalau kita tidur, kita bangun sama jangan. So tak, saya nak tanya berapa lama subconscious boleh bertahan? Sampai kita mati apa? Tak, kalau lah contoh je kan, kalau Nabi Nuh hidup kan selama 950 tahun kan, berapa lama subconscious dia boleh bertahan? Siapa ada kaji tentang ni? Saya tak tahu ni. Subconscious kita boleh bertahan berapa lama? Memory dia. Okey, soalan kita bincang. Berapa lamakah tahap subconscious kita boleh bertahan? Soalan. Okey, kita bincang last kan tentang ayat 19. Pertama, mereka bangun-bangun, mereka tak bincang pun apa ya yang dah berlaku. Mereka tak bincang pun tentang kenapa kita dekat sini, kenapa kita nak pergi kat sini. Mereka tak bincang dah tentang raja tu makan macam mana. Mereka tak bincang tentang keselamatan mereka. Kenapa? Pertama, Allah dah makbulkan doa mereka. Allah bagi rahmat. Apa yang mereka doa? Berikanlah kami rahmat. Barulah jalan keluar. Pertama, Allah bagi rahmat. Bila kita dah ada rahmat, ada love, kita dah tak perlu nak fikir apa-apa dah. Ketenangan ada dalam diri. Yang perlu kita fikir adalah makanan perut kita lapar. So apa yang penting bukan tentang makan, tapi tentang apa yang lebih utama untuk difikirkan. First thing first. Kan? First thing first. Bagi mereka, fikir tentang raja tu tak sepenting perut kita yang lapar ni. Betul? So letak yang mana lebih utama? Oi, lapar 300 tahun punya tak makan. Mereka hanyalah dapat benda-benda yang sesuai untuk mereka survive sebagai orang tidur je. Bangun-bangun memang lapar. Sekarang ni kita cari makanan memang betul jangan main-main dengan tidur tu. Memang betul. Memang kita akan lapar. Dan lapar kat sini bukan makan tu bukan isu dia. Isu dia Allah mention tentang mereka fokus nak cari makan. Sebab itu adalah apa yang lebih segera. Konteks realiti waktu tu kami lapar cari makan. Ramai orang muda hari ni dia buat benda yang tak kena dengan konteks sangat. Contoh, saya bagi contoh. Saya selalu tegak kawan-kawan saya yang berjuang dekat UAE. UAE lagi tak apa live. Saya selalu tegak kata berjuang juga, nak pergi berparti ke berpolitik politik juga, tapi belajarlah juga. Kata sampai tak pergi exam, pergi usrah, pergi mata. Kata dia kata perjuangan jihad. Kata, jadi faham tak? Priority. Kita kena faham konteks kita. Kita ni sebagai contohnya sebagai pelajar. Kita buat cara belajar lah. Duk jadi ahli politik buat apa lagi? Kan? Saya selalu fahamkan benda ni dan saya paling pantang dah kalau yang jenis contohnya dah berapa lama tak balik kampung kalau kat tu kan. Dah 6 bulan dah. Sebab apa? Tiap-tiap minggu ada program. Ui, mak dengan ayah dengan program lagi penting lah. Itu adalah definisi jihad. So kita tak ada. Balik rumah sebagai anak, bukan sebagai ahli politik. Betul? Balik rumah tak payah nak cerita politik. Jadi dah seorang anak. Walaupun ayah duk kutuk siapa-siapa pun dengar je. Dengar. Tak, because you need to be anak. Pakai baju anak. Pakai baju siapa kita pada waktu tersebut. Kan? Itu benda-benda yang sangat penting. So maksudnya kita buat benda yang penting. Itu adalah ibrah yang kita boleh dapat daripada ayat ni. Okey, ada soalan tak? Ayat 19. Alhamdulillah. Ayat 19 Habis. Seronok bincang. Bak ada makanan.
Dia orang bagi love. Aduh. Tentang love ni last saya nak share sebab tak ada soalan kan. Sebab yang ni penting. Saya rasa benda ni penting. Perkataan Allah. Maksud perkataan Allah. The one who is worship. Yes, perkataan ilah ada dua pandangan grammarian lah, pandangan orang bahasa kan. Dia kata sama ada Allah ni adalah perkataan ilah letak alif lam. Maksudnya Tuhan yang kita tahu, known God. Tetapi perkataan lain atau yang kata Allah ni tak terikat dengan mana-mana perkataan. Dia memang satu, tunggal. Dan ada lagi pandangan yang ini menarik. Dia datang daripada perkataan alihah. Perkataan alihah dalam bahasa Arab maksudnya cinta. Love. I mean, yes. Dalam bahasa Arab dia ada perkataan, dia ada 10 perkataan yang merujuk kepada cinta, which is degree of love. Perkataan hope yang kita guna tu bawah sekali. Seriously, baca cerita Laila Majnun. Baca cerita Laila Majnun, Kais dan Laila. Macam mana perkataan bahasa Arab tu sangat banyak tau. Kais. Yang itulah Kais cinta yang atas sekali. Yang atas sekali, cinta yang paling nombor 10 adalah cinta yang akan membuatkan kamu bunuh diri. So dia what happened to Kais? Dia terlalu asyik sangat dengan Laila. Tak betul, dia terlalu asyik. Cerita dia apa? Dia kata kebetulan jidar aku masuk ke kampung, aku sentuh jidar, kemudian laisa hubbu fi jidar, bukanlah cinta kepada dinding tetapi lakinnahum man fiha, tetapi cinta yang duduk kepada orang yang duduk dalam perkampungan ni. Tu dia detail tu cerita Kais dan Laila. Jadi Alihah adalah yang ke-9. Dalam kalau yang ke-10 yang atas sekali, kamu akan orang bunuh diri kerana yang ni, because it's too dia macam terlalu nafsu. Intense, yes, that's the word. Yang bawah sekali hook, biasa, kita suka semua. Tapi yang nombor 9 yang bagus. Sebab yang nombor 9 ni dia lebih cinta yang memberikan kekuatan, cinta yang memberikan sumber inspirasi. Dan yang nombor 9 ni dia panggil wallah, which is Allah. Perkataan yang sama. So perkataan Allah datang daripada perkataan alihah yang membawa maksud cinta. So when we say Bismillah, kita sudah pun demi cinta dah terjemah dah. So ramai orang tak tahu benda ni, which is saya suka. Dan Allah sebut Allah tu cinta. Patut Allah mulakan Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu kind of love. Tapi cikgu-cikgu ustaz dekat Malaysia daripada kecil, jangan nanti masuk neraka. Tak habis-habis bagi tentang azab, tentang ancaman. Padahal dominasi Al-Quran adalah cinta. Tazkirah cinta. Ya, ada soalan tak? Sempang je lah. Ada komen-komen pelik je. Tak ada? Style ke suasana kelas macam ni. Ha. Ya, ini kelas bagi tahu dia. Ini kelas, memang ni kelas. Ini semua budak-budak Edinburgh. Kita orang pukul 6, kita orang dah penuh lah pukul 6 tu. Ada soalan tak dari sini? Rotation. Kullun fi falakin. Kullun fi falakin yasbahun. Ada. Pasal duit tu, daripada mereka ramai-ramai. Biwarakikum maksudnya duit kamu semua. So maksudnya Allah merujuk kepada mereka ramai-ramai. So maksudnya mereka memang saling bagi duit lah. Takkan ada orang yang ambil kesempatan tak bagi duit. So kualiti mereka tu sangat berkualiti. Kita akan bincang lagi tentang kualiti mereka pada ayat seterusnya. Saya target nak habis cerita ni hari ni. Lagi 4 ayat aje sekali. Tak apalah kan. Yang penting seronok lah. Yang penting tak ni sangat. Ini lelek dah. Okey, saya rasa takat tu je untuk hari ni. Terima kasih kepada yang bangun pukul 2 pagi. Untuk pukul 3 pagi ya. 3 pagi. Terima kasih kepada yang bangun pukul 3 pagi. Kita berhenti pada ayat ke-19
Okey, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mi ada lagi. Yang dekat sini je dah boleh makan, yang dekat sana tak boleh makan. Tutup sat. Tekan lah. Awak weh.